Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali pada sesi yang ketiga hari ini, pada siri yang ke-247 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Ahlan Amidah Azmi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Wan Nurma dan Fatimah Samsuddin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah tiba pada riwayat Sahih Muslim yang ke-4554 dan kita telah tiba pada hadis yang bertajuk Al-Anfal. Al-Anfal ada dua pengertian. Al-Anfal juga boleh memberi makna harta rampasan perang, dan Al-Anfal juga boleh memberi maksud hadiah, pemberian selain daripada bahagian harta rampasan perang yang ditentukan oleh pemerintah, oleh penguasa kepada orang yang dirasakan layak. Lalu harta rampasan perang tu dah dapat, tetapi dalam Islam seseorang pemerintah, bahkan Nabi SAW akan mendapat 1/5 daripada harta rampasan perang yang Nabi SAW berikan, seperti yang Al-Quran sebut, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walil rasul, yang Nabi boleh gunakan kepada siapa yang Nabi rasa sesuai, walidhil qurba, ahli keluarga baginda, wal yatama, untuk diberikan kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wabnis sabil, dan juga para musafir. Maka 1/5 daripada harta rampasan perang akan ditentukan oleh Nabi SAW. Baki 4/5 akan dibahagi-bahagikan kepada mereka yang layak untuk mendapat harta rampasan perang tersebut. Maka nafil antara maknanya adalah pembahagian harta rampasan perang. Nafil juga memberi maksud ekstra, tambahan, kurniaan dan pemberian yang seorang pemerintah boleh bagi kepada orang yang dirasa berhak dan layak. 4554 baca sanad dia terus. Akhadha abi minal khumusi syai'a. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Mus'ab bin Sa'ad, ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengambil sesuatu daripada 1/5 yang ditentukan haknya oleh Nabi SAW. Maka daripada 1/5 ayah dia telah ambil sesuatu. Fa'ata bihin Nabi, maka ayahnya telah membawa barang tersebut kepada Nabi lalu berkata, habli hadha, wahai Rasulullah, tolonglah berikan kepadaku benda ini. Fa'aba, maka Nabi tak bersetuju. Qala, maka turunlah ayat, fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah telah menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Itu satu terjemahan. Al-Anfal juga boleh memberi maksud mereka bertanya kepadamu berkenaan tentang pemberian-pemberian selain daripada bahagian harta rampasan perang. Qul, katakanlah, an-alfal, harta rampasan perang ataupun pemberian-pemberian tersebut adalah milik Allah dan Rasul semata-mata. Terus riwayat seterusnya 4555. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas telah berkata, telah turun berkenaan tentang diriku 4 ayat. Antaranya adalah asabtu, aku telah mendapatkan sebilah pedang. Maka hadis ni lebih jelas daripada hadis tadi. Dalam hadis tadi tak disebut apakah bendanya. Maka dalam hadis ni disebut bahawa dia telah mendapat sebilah pedang.
Fa'ata bihin Nabi, maka dia pun membawa pedang tersebut kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, nafilnihi, kurniakanlah pedang ini kepadaku. Maka baginda bersabda, da'hu, letakkan balik. Summa qama, maka dia pun berdiri lalu dia berkata lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, nafilnihi, kurniakanlah, hadiahkanlah pedang ini untukku. Maka baginda bersabda juga kali kedua, da'hu, letaklah balik. Summa qama, kemudian dia berdiri balik lalu dia bertanya buat kali ketiga, wahai Rasulullah, nafilnihi, kurniakanlah pedang ini kepadaku. Uj'alu kaman la ghana'a, adakah aku akan diperlakukan kaman seperti orang yang la ghana'a, tidak mempunyai bahagian dalam harta rampasan perang. Maka Nabi pun bersabda, da'hu, letaklah balik ianya wahai Sa'ad, min haisu akhadtahu, daripada mana kamu ambil pedang tersebut. Maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Qul, katakanlah, al-anfalu lillahi war rasul, bahawa harta rampasan itu ketetapannya adalah milik Allah dan Rasul. Kata Imam Nawawi, nak menggabungkan semua hadis-hadis berkenaan tentang harta rampasan perang dan seumpamanya. Pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi menukilkan daripada Qadhi Iyad, yahtamil, berkemungkinan bahawa hadis ini berlaku qabla nuzuli hukmil ghanaimi wa ibahatiha, turun hadis ini berlaku, peristiwa ini berlaku sebelum turunnya penjelasan tentang pembahagian harta rampasan perang. Wahadha huwa shawab, dan inilah pendapat yang paling tepat. Sebab itu, wa alaihi yadullul hadis, sebab itu maka apabila diriwayatkan dalam riwayat yang lebih sempurna perbicaraan antara Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Nabi SAW pun bersabda kepada Sa'ad selepas daripada turunnya ayat tersebut, sabda Nabi, khudh saifa, ambil pedang yang kamu nak tadi wahai Sa'ad, innaka sa'altanihi wa laysa li wala walak, ketika engkau mula-mula minta kepadaku pedang tersebut sebelumnya turun ayat yas'alunaka 'anil anfal tersebut, maka pedang tersebut bukan milikku dan bukan milik kamu. Wa qad ja'alahu Allahu li, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan harta rampasan itu adalah terpulang kepadaku, wa ja'altuhu lak, dan aku jadikan pedang itu milik kamu. Maka ini adalah cara nak menggabungkan ke semua riwayat-riwayat agar lebih jelas. Jelas ke jelas? 4556 baca sanad dia. Maka bermula daripada sini hadis-hadis berkenaan tentang nafal. Apakah nafal? Pembahagian ekstra selepas dah dapat harta rampasan perang masing-masing. Terus? Maka Nabi SAW telah mengutuskan satu pasukan kecil, Sariyah, lebih kecil daripada Jaish, satu pasukan kecil. Wa ana fihim, kata Abdullah bin Umar, dan aku ada dalam kumpulan tersebut, dan kami dihantar menuju ke Najd. Faghanimu ibilan kathira, maka kami telah beroleh harta rampasan perang yang banyak. Kami telah beroleh unta dalam bentuk harta rampasan perang yang banyak. Fakanat suhmanuhum, maka adalah bahagian harta rampasan perang setiap daripada kami beroleh 12 ekor unta seorang, au ahada asyara ba'iran, ataupun 11 ekor unta seorang. Dah lepas masing-masing dapat bahagian harta rampasan perang masing-masing, wa nufilu, maka kami masing-masing telah dikurniakan tambahan lagi, ba'iran, seekor unta. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10 daripada atas, kata Imam Nawawi, fihi ithbatun nafil wa huwa mujma' alaih. Hadis ini menjadi dalil bahawa adanya pemberian tambahan yang boleh dilakukan oleh Nabi dan juga pemerintah, dan ini adalah hadis yang menjadi dalil untuk nafil untuk perkara tersebut. Terus 4557 baca sanad dia. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah mengutuskan satu pasukan kecil Qibala Najdin menuju ke arah Najd, dan di antara pasukan itu adanya Abdullah bin Umar, wa anna suhmanahum, dan sesungguhnya
dan sesungguhnya bahagian harta rampasan yang setiap mereka dapat balagat mencecah isnai asyara ba'ira 12 ekor unta dalam kurungan seorang. Wa nufilu dan mereka diberikan kurniaan tambahan siwa zalik selain daripada harta rampasan perang setiap orang dapat ba'ira seekor unta tambahan. Falam yughayyirhu Rasulullah maka Nabi tidak mengubah apa-apa daripada pemberian yang telah dibahagi-bahagikan tersebut. 3 hadis berikutnya kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. 45, 58, 59 dan 4560. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir wa Abdul Rahim bin Sulaiman an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Najd fa kharajtu fiha fa asabna maka kami telah beroleh ibilan wa ghanama fabalagat suhmanuna 12 ba'iran wa naffalana Rasulullah dan Nabi berikan tambahan ekstra kepada setiap daripada kami sebagai kurniaan seekor unta seorang. 4559. Wa bihi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah bi hadzal isnad. 4560 yang ni pun kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب تهويل وبه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في سرية تهويل وبه قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج تهويل وبه قال أخبرني موسى تهويل وبه قال وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني Usama kulluhum an-Nafi' bihadzal isnadi nahwa hadisim. 4561 nak menceritakan bahawa Nabi SAW ada memberi ekstra tambahan selain daripada bahagian harta rampasan perang yang dikenali sebagai nafil kepada para sahabat yang ikut dalam satu ekspedisi tersebut. Terus maka Nabi SAW telah mengurniakan tambahan pemberian tambahan nafalan kepada sebagai bentuk pemberian siwa selain nasibina apa yang kami telah beroleh minal khumus daripada harta rampasan perang. Khumus di sini diterjemahkan sebagai harta rampasan. Minal khumus di sini diterjemahkan bahawa nafil tersebut diambil daripada 1/5 yang Allah telah tentukan untuk Nabi SAW bahagi-bahagikan. Maka nafil dia tak boleh daripada baki 4/5. Dia mestilah daripada 1/5 yang Al-Quran telah sebut sebagai bahagian untuk Nabi SAW uruskan. Fa'asabani, maka berkata Abdullah bin Umar, maka aku telah beroleh syarifun seekor unta. Apakah itu syarif? Al-musin, seekor unta yang dewasa, al-kabir dan besar. 4562 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Ibn al-Mubarak tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala kilahuma an Yunus an Ibn Shihab qala balagani an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala nafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan binahwi hadits Ibn Rajab. 4563 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Nabi SAW qad kana yunaffilu, baginda Nabi SAW ada memberi pemberian ba'dha man yab'athu, sebahagian orang yang Nabi utuskan minas saraya untuk sesuatu ekspedisi. Nabi bagi nafil selain daripada harta rampasan perang yang didapat, Nabi bagi bonus, Nabi bagi ekstra. Li anfusihim khassah, untuk diri mereka secara khusus. Siwa, dan nafil ini adalah tidak termasuk qasmi, pembahagian harta rampasan perang, ammatil jaish, yang umum semua orang akan dapat daripada pasukan tersebut. Wal khumus fi dzalika wajibun kullih, dan adalah wajib untuk mengeluarkan terlebih dahulu 1/5 daripada harta rampasan perang tersebut.
Maka 1/5 ni perlu dikeluarkan. Bila dapat harta rampasan perang, maka 1/5 akan diasingkan untuk Nabi SAW uruskan terlebih dahulu, dan daripada situlah datangnya pemberian nafil dan seumpamanya. Jelas ke jelas? Maka hadis yang berikut nak menerangkan, selain daripada seorang pemerintah boleh memberi bonus kepada pasukan tentera yang telah berjuang, maka seorang pemerintah juga boleh membuat pengumuman sesiapa yang berjaya mengalahkan musuh dia, segala harta yang ada pada tubuh badan musuh, maka dia akan dapat. Dan itu disebut sebagai salabul qatil. Salab maksudnya barang-barang yang ada, al-qatil pada tubuh badan musuh yang telah berjaya dia kalahkan. Maka ini sebagai penaik semangat, dan salabul qatil dia tak termasuk dalam harta rampasan perang. Lalu siapa yang dia berjaya untuk kalahkan, maka dia akan dapat barang-barang. Dan barang-barang ni bukan murah. Orang dulu mereka hias mereka punya pedang dengan emas dan perak. Begitu juga mereka punya perisai, mereka punya baju besi. Ianya adalah barang-barang yang bernilai dan mahal. Maka dalam zaman Nabi SAW, Nabi juga ada membenarkan sesiapa yang berjaya mengalahkan musuh dan dia ada saksi yang dia telah berjaya kalahkan, maka dia boleh ambil barang-barang yang ada pada tubuh badan musuh yang dia telah kalahkan. Dan ini selain daripada harta rampasan perang yang bahagiannya akan diberikan kemudian. Jelas ke jelas? Maka ada dua hadis ni, dua riwayat ni kita tak terjemahkan sebab ianya masih berkenaan tentang sanad. Adapun kisah penuhnya ada pada 4566. 4564. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya Tamimi qala akhbarana Hushaimun an Yahya bin Sa'id an Umar bin Katsir bin Aflah an Abi Muhammad al-Ansari wa kana jalisan li Abi Qatadah qala qala Abu Qatadah waqtasal hadis 4565. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laythun an Yahya an Umar bin Katsir bin Aflah an Abi Muhammad maula Abi Qatadah anna Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala wasaqal hadis 4566. Baca sanad dia dulu. Daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW sewaktu peperangan ataupun pertempuran Hunain. Falamma altaqaina, apabila telah bertembung kami dengan musuh, kana lil muslimina jaulah, maka umat Islam pada awalnya beroleh kekalahan. Jaulah pada baris yang keempat daripada bawah, ai inhizam, umat Islam beroleh kekalahan. Qala, berkata Abu Qatadah, hanya umat Islam yang baru masuk Islam. Adapun Nabi dan para sahabat yang lama, mereka tak berundur, mereka tetap berada di tempat mereka. Fara'aitu rajulan minal musyrikin, kata Abu Qatadah, maka aku telah melihat ada seorang lelaki daripada kalangan musuh, qad ala, yang telah menguasai dan hampir dapat mengalahkan seorang lelaki daripada kalangan umat Islam. Fastadartu, maka aku telah berpusing supaya aku boleh menyerangnya. Hatta ataituhu, lalu aku berjaya untuk mendatanginya min waraih, daripada arah belakang. Supaya dia tak perasan, maka Abu Qatadah serang dia daripada belakang. Fadarabtuhu ala habli atikih, maka aku telah berjaya memukul lehernya, tengkuknya dengan pedangku. Wa akbala alayya, namun itu pun dia berjaya datang menyerangku. Fadammani, maka telah berlakunya pergelutan denganku, dammatan, pergelutan yang dahsyat. Wajadtu minha rihal maut, hampir-hampir aku mendapati daripada pergelutan tersebut bau bau kematian. Maksudnya orang tu walaupun dah luka, dia adalah gagah perkasa, dia masih lagi bergelut dengan Abu Qatadah. Summa adrakahul maut, kemudian orang tersebut telah meninggal dunia. Fa arsalani, dan dia telah melepaskanku. Falahiktu Umar bin Al-Khattab, maka aku pun berjumpa dengan Umar bin Khattab, kata Abu Qatadah, dan berkata, malin nas,
apa yang berlaku dengan kita pada hari ini? Faqultu amrullah, maka Umar bin Khattab berkata, ini adalah ketetapan Allah. Summa innan nasa raja'u, kemudian para sahabat yang telah berundur bila diserang Handaq, mereka telah kembali menguatkan pasukan tentera. Wa jalasa Rasulullah, dan Nabi SAW pun bila dah selesai perang, Nabi pun telah duduk seraya bersabda, man qatala qatilan, barang siapa ada berjaya menewaskan, mengalahkan musuh, lahu alaihi bayinah, dan dia mempunyai saksi, falahu salabuh, maka untuknya segala barang-barang yang ada pada musuh tadi, baju besi dia, pedang, duit ke apa, semua dia akan dapat. Maka Abu Qatadah pun bangun. Lalu Abu Qatadah bertanya, man yashhaduli, siapa yang boleh jadi saksi untuk aku? Sebab dia tak ingat nama sahabat tersebut. Summa jalastu, kemudian aku duduk balik. Maka Nabi buat pengisytiharan kali kedua. Maka berkata Abu Qatadah, maka aku pun bangun untuk kali kedua. Aku pun bertanya, man yashhaduli, siapa yang boleh menjadi saksi untukku? Summa jalastu, dan aku duduk untuk kali kedua. Summa qala dhalika tsalitsah, Nabi buat pengumuman lagi kali yang ketiga, siapa yang berjaya mengalahkan musuh, menewaskan musuh, segala harta yang ada pada musuh adalah menjadi milik dia. Maka Abu Qatadah, dia berdiri lagi kali ketiga. Maka Nabi pun pelik dan Nabi bertanya, malaka ya Abu Qatadah, apa sebenarnya keadaan kamu wahai Abu Qatadah? Faqasastu alaihi alqissah, maka aku telah menceritakan kisahku kepada Nabi. Maka telah bangunlah seorang lelaki daripada orang ramai. Lalu lelaki tersebut berkata, sadaqa ya Rasulullah, Abu Qatadah telah berkata benar wahai Rasulullah, salabu zalikal qatil, semua barang-barang orang yang dia telah tewaskan tersebut ada padaku. Fa'ardihi, maka mintalah kepada Abu Qatadah wahai Rasulullah, untuk Abu Qatadah menghalalkan min haqqihi, daripada hak dia. Wahai Rasulullah, tolonglah cakap dengan Abu Qatadah biar dia bagi kepadaku semua barang-barang tersebut. Maka Abu Bakar marah. Abu Bakar pun bangun. Maka dia berkata, la, tidak. Allah, demi Allah, iza, takkan berlaku seperti itu. La ya'midu ila asadim min usudillah, maka janganlah apabila ada singa daripada singa-singa Allah, yuqatilu, berjuang, bertempur dengan semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, fayu'tika salabah, dan singa Allah tersebut perlu memberi kepada kamu salabah, barang-barang orang yang dia telah kalahkan kepada kamu. Maka Nabi SAW pun berkata, Abu Bakar telah berkata benar, fa'atihi iyah, maka kembalikanlah kepada Abu Qatadah semua barang-barang orang yang telah kamu ambil tersebut. Fa'atani, maka sahabat tersebut telah memberikan kepadaku. Qala, berkata Abu Qatadah, fabi'tu dir'a, maka aku telah menjual baju besi orang tersebut. Maka dengan baju besi tersebut aku telah dapat membeli makhrifa, sebuah kebun. Makhrifa maksudnya bustan. Fi Bani Salimah, di perkampungan Banu Salimah. Fa innahu la awwalu mal, maka kebun tersebut adalah harta pertamaku, ta'assaltuhu, yang aku berjaya perolehi pada Islam. Wa fi haditsil laitsi kalla la yu'tihi udaybi, maka sama sekali jangan diberikan kepada dubuk kecil. Udaybi ni dubuk. Kita tahu dubuk ni penakut. Dia kalau seorang-seorang dia tak berani, dia tak macam singa. Maka Abu Bakar berkata, jangan diberikan barang tersebut kepada dubuk kecil min Quraisy, daripada Quraisy, wa yada'u, dan dibiarkan tanpa beroleh apa-apa singa daripada singa Allah, merujuk kepada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Riwayat 4567, yang ini kita akan sambung pada jam 3 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.